Salam sejahtera semua, apa khabar? Saya Chris MJ temankan anda di slot pentaksiran sumatif. Dan apakah yang akan kita bincangkan pada hari ini? Jom kita saksikan profil tetamu kita untuk episod kali ini. Baiklah semua, untuk episod kali ini saya bersama dengan Encik Mat Som selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan di Sektor Pembinaan Instrumen Akademik Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat walafiat. Okey, sana hari Tuan pun dah sedia segak sangat untuk perbincangan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita teruskan Tuan, saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Suhaili selaku Juru Bahasa Isyarat kita untuk episod kali ini. Hai Cikgu. Okey, baiklah Tuan. Tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita teruskan dengan topik kita Cikgu, iaitu pembinaan item. Silakan. Terima kasih Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sidang penonton yang dihormati sekalian, pada hari ini insya-Allah saya akan kongsikan bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan pembinaan item. Kita mulakan dengan slide yang pertama. Okey, sebenarnya tajuk besar kita ialah di sini berkaitan dengan pembinaan instrumen. Tetapi sebelum kita menerangkan apa instrumen itu, sebenarnya di dalam instrumen itu terdapat item yang menjadi komponen utama kepada instrumen itu. Maknanya kalau tanpa item, instrumen itu tidak akan menjadi dan tidak akan bermakna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebenarnya instrumen itu berkaitan dengan pentaksiran. Apakah itu pentaksiran? Kita berkenalan dulu dengan pentaksiran. Baiklah. Pentaksiran ini merupakan proses untuk kita mendapatkan maklumat. Maklumat dan juga membuat penghakiman, dan penghakiman yang kita buat itu ialah berkaitan dengan produk sesuatu proses pendidikan. Kita teruskan. Apakah yang dikatakan dengan proses tadi? Proses itu sebenarnya ialah satu susunan langkah ataupun tindakan yang sistematik yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki ataupun hasil yang diperlukan. Hasil yang kita perlukan itu ialah kita nak tahu setakat mana anak murid kita dah tahu, dah faham dan dah boleh buat sesuatu bidang mata pelajaran yang dipelajari dalam satu-satu tempoh. Maklumat yang maklumat yang berita ke atas tuan. Maklumat yang dimaksudkan di situ ialah evidence. Evidence ni yang menggambarkan prestasi murid dalam sesuatu perkara yang ditaksir. Dalam kata lain, evidence ni sebenarnya merujuk kepada respon murid. Kalau kita bagi mereka instrumen pentaksiran, murid ini akan memberi respon. Respon itu dalam bahasa yang paling mudah kita taksirkan ataupun kita tafsirkan dia sebagai jawapan murid. Daripada jawapan murid itulah kita dapat tahu apa yang murid kita dah tahu, dah faham dan dah boleh buat. Kalau dia boleh jawab dengan baik, maknanya pengetahuan dia, kefahaman mereka sangat bagus. Tapi kalau dia jawab dengan kurang baik, maknanya tahap pengetahuan, pemahaman memang masih di tahap yang rendah. Kemudian kita akan membuat penghakiman. Penghakiman itulah pertimbangan tentang pencapaian murid. Jadi dalam bahasa yang paling mudah, kalau penghakimannya kita nak laporkan apa yang anak murid kita dah capai, tahap penguasaan mereka. Mungkin kita akan beri grade, kita akan keluarkan dalam bentuk pelaporan yang berupa tahap pencapaian ataupun tahap penguasaan dan seterusnya produk. Produk yang kita inginkan dalam pentaksiran ini ialah kemenjadian murid itu. Kemenjadian murid itu yang akan meliputi bidang pengetahuan, kemahiran kognitif mereka, nilai, adab. Itulah yang kita harapkan dalam proses pentaksiran ini, sebab kita nak menguji apa yang anak murid kita dah tahu, dah faham dan dah boleh buat setelah mereka ini melalui satu-satu proses pendidikan. Itu Chris yang dimasukkan dengan pentaksiran. Pentaksiran. Baiklah, terima kasih Tuan. Dan apakah kesan sekiranya kita tidak ada pentaksiran dalam sistem pendidikan kita? Baik.
Kalau tak ada pentadsiran, yang paling mudah kita tak tahu apa yang kita sampaikan. Kalau guru mengajar, dia tidak mentaksir, maknanya guru tu tak tahu. Apakah yang anak murid dia dah tahu, dah faham dan dah boleh buat. Dan dalam mungkin murid-murid kalau tak diuji, tak ditaksir, dia tidak ada motivasi untuk mereka belajar. Jadi maknanya proses pendidikan, proses pengajaran dan pembelajaran itu tidak akan sempurna tanpa pentaksiran. Jadi pentaksiran itu mesti ada. Okey, baiklah, itu dia perkongsian Encik Maksum Tuan untuk topik kita pada hari ini, iaitu pembinaan item. Dan Tuan baru saja berkongsi mengenai konsep pentaksiran. Tapi Tuan, sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak Tuan? Boleh. Okey, kepada penonton di rumah, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke slot pentaksiran sumatif Diri TV KPM. Apa khabar semua? Kembali lagi di slot pentaksiran sumatif bersama saya Chris, MJ dan juga Encik Maksum untuk topik kita pada hari ini, iaitu pembinaan item. Baiklah Tuan, apakah topik kita atau subtopik kita untuk segmen seterusnya Tuan? Silakan. Okey. Subtopik kita yang seterusnya, Chris, iaitu apakah instrumen. Dalam pentaksiran ini mesti ada instrumen. Instrumen tu kita kenali sebagai instrumen pentaksiran. Tanpa instrumen kita tak akan mampu untuk mentaksir. Jadi kalau kita lihat di situ, instrumen itu merupakan alat ataupun kaedah ataupun pendekatan ataupun mekanisme yang kita gunakan untuk mendapatkan respon yang akan menjadi evidence ke perkara yang ditaksir. Jadi dalam konteks ujian bertulis, biasanya instrumen ini berbentuk kertas soalan. Kertas soalan. Dia ada pelbagai bentuk pentaksiran, tapi bergantung kepada pentaksiran itu mungkin instrumen dia akan berbeza. Jadi instrumen itu ialah alat yang kita gunakan. Kemudian terdapat pelbagai bentuk instrumen. Dalam ujian bertulis ataupun kebiasaan ujian sumatif, kita banyak menggunakan kertas soalan. Kertas soalan, ya. Dan kalau bergantung kepada sesuatu pentaksiran itu, mungkin kita boleh gunakan borang soal selidik. Kita menggunakan juga alat-alat seperti jam randik untuk kita mengukur kecerdasan murid dan kepantasan dan sebagainya. Tapi kalau kita melibatkan ujian bertulis, yang biasa kita gunakan ialah kertas soalan. Dan instrumen ini juga merupakan alat pengujian yang mengandungi beberapa item ataupun soalan. Soalan-soalan itulah yang akan berfungsi untuk menguji apa yang kita nak taksir ataupun apa yang kita nak taksir dalam diri murid. Kemudian instrumen ini akan ditadbirkan secara tekal menepati piawai lembaga peperiksaan. Tekal maksudnya jadual dia kita susun dengan sistematik, kemudian pelaksanaan dia, masa dia, semua kita kawal dan kita kontrol. Itu yang kita katakan instrumen. Jadi kertas soalan merupakan salah satu contoh. Salah satu, ya. Salah satu. Bukan kertas soalan saja, instrumen itu banyak lagi. Bergantung kepada apa bentuk pentaksiran yang kita buat. Baiklah Tuan. Yang tak ada kertas soalan pun mungkin. Ya. Ada juga kan seperti yang Tuan beritahu tadi, jam randi, borang soal selidik. Betul. Okey, faham. Kadang kalau saya tanya, okey Chris, bila kita merdeka? 31 Ogos 1957. Okey, tak ada kertas soalan. Itu pun pentaksiran. Pentaksiran sudah berlaku. Faham. Mana saya tahu, Chris dah tahu. Dah faham. Itu dia dapat respons murid lah. Ya, dapat respons murid. Betul. Seterusnya. Tadi saya sebut item. Item ini merupakan komponen yang paling penting dalam instrumen. Kalau tanpa item, instrumen tu tak ada makna lah. Tak ada menjadi apa-apa. Jadi item ini ialah perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respons yang merupakan maklumat yang boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran ataupun pengukuran konstruk. Jadi item ini dalam bahasa yang paling mudah kita sebutkan dia sebagai soalan. Tuan, nak tanya sikit, apakah maksudnya konstruk? Konstruk ni dalam pentaksiran kita sebenarnya bukan mentaksir kandungan mata pelajaran semata-mata. Sebenarnya kandungan pelajaran tu kita gunakan untuk mengukur konstruk ini, untuk mentaksir konstruk. Konstruk ini paling asasnya boleh terdiri daripada konstruk pengetahuan. Satu. Yang kedua,
pemahaman. Yang ketiga, kemahiran. Kemahiran yang disebutkan di sini, kalau ujian bertulis tu dia lebih kepada kemahiran kognitif. Okey. Kemudian konstruk yang seterusnya, nilai. Itu yang paling basic. So, dia bergantung kepada disiplin sesuatu mata pelajaran. Mungkin konstruk dia lebih banyak. Itu konstruk. Maknanya perkara yang kita nak bangunkan dalam diri murid, ataupun domain yang kita nak bangunkan dalam diri murid itu. Itu maksud konstruk. Faham? Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih. Baiklah, seterusnya. Item, yang kita sebut item tadi, sebenarnya ada dua klasifikasi item. Ataupun dua klasifikasi soalan. Yang pertama adalah klasifikasi yang kita kenali sebagai pengingatan. Pengingatan ataupun recall. Dia hanya memerlukan pengingatan, hafalan. Jadi murid memerlukan pengingatan. Jadi item-item yang berbentuk ini hanya memerlukan murid mengingat dan kemudian menjawab. Kalau dia tak ingat, memang dia tak boleh jawab lah. Yang ini penting untuk mata pelajaran sejarah, betul tak? Betul. Apa-apa mata pelajaran pun dia kena ada juga maklumat termasuk. Kena ingat. Kemudian pemikiran ataupun thinking. Item yang ini memerlukan murid memiliki kemahiran pemikiran untuk menjawab soalannya. Walaupun dia dah ada fakta-fakta dalam pemikiran mereka, tetapi perlu juga ada pemikiran untuk mereka mengolah, mengulas, menilai dan sebagainya. Dan Tuan, biasanya berapakah pembahagian antara item pengingatan dengan item pemikiran dalam sesuatu instrumen, Tuan? Ya, terima kasih Chris. Sebenarnya untuk pemberatan ini kita tidak ada satu spesifik angka yang khusus, kerana ia melihat kepada kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum. Dalam kandungan kurikulum itu terdapat standard pembelajaran. Daripada standard pelajaran itu mungkin berpuluh-puluh standard pembelajaran. Kita teliti satu persatu dan kita lihat konstruk mana tadi yang saya sebut, konstruk mana yang banyak, konstruk mana yang sedikit, dan di situlah kita akan tentukan beberapa pemberatan mereka. Jadi memang tidak ada angka yang spesifik atau khusus. Ya, khusus. Okey, faham. Dia bergantung kepada dokumen standard kurikulum. Sekarang kita panggil dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, DSKP. Okey, faham. Baik. Okey, Chris, kita teruskan. Selanjutnya, pembinaan item ini dia banyak peringkat, banyak proses, memakan masa yang agak lama. Dan tidak semudah itu tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia akan melalui beberapa peringkat. Pertama sekali, kita akan melaksanakan mesyuarat panel. Mesyuarat panel ini kita pilih dari kalangan guru-guru. Kita lantik guru-guru yang berwibawa, berpengalaman, dan option dia memang option mata pelajaran yang kita nak bina soalan itu, mengajar mata pelajaran berkenaan. Dan satu lagi perkara yang kita titik beratkan di sini ialah bukan penulis buku. Kalau dia menulis buku bagi ceramah, memang kita tak libatkan. Yang kedua, persediaan pramesyuarat. Persediaan pramesyuarat ini, pegawai-pegawai mata pelajaran dikena sediakan tugasan untuk panel, semak jadual spesifikasi ujian ataupun GSU. Dan yang ketiga, semasa mesyuarat panel mesti ada penilaian idea ataupun item, bahan rujukan mencukupi, borang akta rahsia rasmi boleh kena diisi oleh panel-panel ini. Borang akta rahsia rasmi 1972 yang berkaitan dengan akta 88, iaitu perkara 81 dan perkara 82. Dan dalam mesyuarat panel ini, aspek keselamatan personel yang terlibat dengan mesyuarat itu, maklumat, bahan mesyuarat, penggunaan internet, kawalan terhadap penggunaan gadget, handphone dan sebagainya, semua kita kawal untuk memastikan maklumat kita semasa pembinaan item ini tidak tersebar luas. Itu banyak juga prosedur dia. Banyak prosedur dia. Ya, betul. Faham. Okey, baiklah, seterusnya Tuan. Seterusnya penggubal. Penggubal ni pun sama. Penggubal prosedur dia sama juga, cuma penggubal ni kita akan lantik penggubal untuk kita dapatkan instrumen yang mungkin dah lengkap ataupun sebahagian daripada penggubal-penggubal ini bagi mata pelajaran yang kita tidak ada kepakaran. Tapi proses pemilihan dia sama, melibatkan guru-guru yang berwibawa yang memang mengajar mata pelajaran itu, dan option, dan juga terlibat mereka juga perlu mengisi borang akta rahsia rasmi
dan juga menandatangani borang tadi, sebab kita nak kontrol supaya maklumat yang berkaitan dengan item tadi tidak tersebar luas, ya. Jadi pegawai-pegawai yang terlibat dengan mata pelajaran tersebut kena menghantarkan arahan kepada panel-panel penggubal ini, dan kemudian kita dapat menerima item ataupun draft item yang diberikan oleh penggubal ini, kemudian kita akan nilai. Okay. Jadi dua kaedah lah. Kalau kita tak ada panel bagi mata pelajaran yang kecil-kecil ni, yang populasi dia tak ramai, kita gunakan penggubal soalan. Faham. Baiklah tuan, terima kasih atas perkongsian anda. Kepada semua penonton, kita akan berehat sebentar, tapi jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama Encik Maksum untuk pentaksiran sumatif pembinaan item Didik TV KPM. Salam sejahtera semua, anda sedang menonton slot pentaksiran sumatif bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda, dan hari ini topik kita ialah pembinaan item dan saya bersama dengan Encik Maksum. Baiklah tuan, untuk segmen seterusnya apakah fokus kita tuan? Okey, segmen seterusnya Chris, kita akan fokus kepada penilaian item. Baiklah. Tadi kita ada banner. Jadi bila kita banner item tu, kita kena nilai. Apa tujuan penilaian item ini? Penilaian item ini sebenarnya pertama sekali kita nak mengkategorikan item mengikut konstruk, konteks dan aras kesukaran. Konstruk tadi saya dah sebut. Konteks tu ialah tajuk dalam sesuatu kurikulum itu, dan aras kesukaran. Aras kesukaran sama ada item itu mempunyai aras kesukaran rendah, sederhana ataupun tinggi. Jadi penilaian kita ke arah itu. Kemudian penilaian ini kita ada prosedur dia. Prosedur dia yang kita kenali sebagai sistem 9 poin. Sistem 9 poin ni kita akan lihat dalam slide berikutnya. Dan yang ketiga ialah keputusan. Kita membuat keputusan dalam penilaian sama ada item yang kita nilai itu boleh kita terima, ataupun item yang kita nilai itu kita KIV ataupun simpan untuk perhatian, ataupun item itu kita tolak bulat-bulat. Dia bergantung kepada maklumat-maklumat yang kita dapat berkaitan dengan ciri-ciri sesuatu item itu. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia sistem 9 poin, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai sistem 9 poin. Dalam sistem 9 poin ni tuan-tuan, ada 3 perkara utama. Dan tiap-tiap 3 perkara utama itu ada lagi 3 sub-sub dia. Baik, yang pertama ialah keakuran. Keakuran ini melibatkan sejauh mana item itu akur dengan kurikulum. Bila nak tahu akur tak akur dengan kurikulum ni, kita kena match, kita kena padankan item itu dengan kandungan kurikulum. Kalau dia lari daripada kandungan kurikulum, maknanya item itu kita tolak. Yang kedua, kita melihat kepada peluang. Peluang di sini ialah merujuk kepada peluang murid untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Dan ini akan melibatkan peluang murid untuk belajar diajar oleh guru-guru yang berpengalaman, guru-guru yang berwibawa, dan kemudahan-kemudahan lain yang ada di sekolah yang membolehkan murid itu belajar dalam suasana yang sangat kondusif. Barulah adil kita nak uji murid itu. Barulah adil kita nak taksir murid itu. Kalau dia tak berpeluang mendapatkan pengajaran yang baik daripada guru, maknanya itu sudah tidak adil. Tapi kadang-kadang kita susah lah sikit, kita ni di Kuala Lumpur. Kita tak tahu murid-murid kita ada beribu-ribu buah sekolah, kan? Kemudian akur, mesti akur spesifikasi. Spesifikasi ini satu dokumen yang mengandungi format kertas soalan, bilangan kertas soalan, cakupan, kandungan kurikulum. Jadi spesifikasi ini juga kita jadikan rujukan semasa penilaian. Kalau dia tidak akur spek, memang item ini kita tolak. Kemudian sistem 9 poin ini juga melibatkan ketepatan dan kejelasan. Ketepatan ni tuan-tuan dan puan-puan ada 3 perkara juga. Yang pertama, konstruk. Konstruk tadi saya dah sebut. Konstruk ini adalah tugasan item mampu menghadirkan evidence ataupun bukti bagi konstruk yang kita harapkan. Maknanya kalau kita nak menguji konstruk pengetahuan, item yang kita bina itu mestilah akan menghadirkan respon murid dalam bentuk pengetahuan. Kalau nak menilai, mestilah item itu ada unsur-unsur penilaian, baru murid boleh memberikan respon penilaian. Kemudian tajuk.
tajuk yang kita gunakan dalam kurikulum itu, di mana tajuk yang kita gunakan itu untuk mengukur sesuatu konstruk. Kemudian kejelasan. Kejelasan ialah dari segi persembahan item itu. Adakah item itu jelas, boleh dibaca dan mudah difahami. Jangan nanti soalan itu menyebabkan murid keliru dan memberikan respon yang tidak sepatutnya, tidak seperti yang kita harapkan. Itu penting. Okey, Chris. Okey, seterusnya ialah kesesuaian. Kesesuaian ini melibatkan kesukaran. Kalau kita kata item ini kita bina untuk item aras rendah, mudah, mestilah dia mudah. Kita itu. Kalau kata aras sederhana, mestilah aras sederhana. Kalau dia tinggi, mestilah aras tinggi. Kemudian penting di situ, sesuai penting, maknanya yang kita tanya mestilah perkara-perkara yang penting dalam kurikulum, bukan perkara-perkara sisipan. Dan seterusnya adil. Adil maksudnya di sini ialah item itu mesti adil kepada semua kumpulan, gender, etnik, kumpulan-kumpulan murid. Kita tak mahu item itu memberikan kelebihan kepada sesuatu kumpulan ataupun berat sebelah kepada sesuatu kumpulan tertentu. Jadi dia tidak adil nanti kepada murid. Contohlah saya boleh bagi. Kalau kita nak bagi soalan misalnya, ceritakan pengalaman anda berkelah di tepi pantai. Apa akan jadi pada murid yang tak pernah tengok laut? Yang duduk berumah di kawasan pedalaman mungkin. Jadi dia tak adil pada murid. Jadi mesti kita buat item tu yang lebih umum supaya murid yang pernah berkelah di tepi pantai, berkelah di tepi sungai, di air terjun pun boleh menjawab. Contoh yang paling mudah, ceritakan pengalaman anda berkelah bersama keluarga. Betul. Dia nak berkelah di mana terpulanglah. Lebih adil. Ya, lebih adil. Okey. Itu maksud dia adil. Okay, jadi ini dia sistem 9 point. Yes, sistem 9 point ataupun 9 point ini ataupun sistem 9 point system. Ini made in Malaysia, memang Malaysia punya. Made in Malaysia. Memang Malaysia punya, tuan-tuan. Baiklah. Seterusnya tuan. Seterusnya. Bagi item objektif aneka pilihan yang ada 4 pilihan jawapan tu A, B, C, D, kita akan laksanakan pra-ujian. Kalau yang subjektif kita tak laksanakan pra-ujian. Item objektif aneka pilihan ni saja yang kita buat pra-ujian. Tapi untuk melaksanakan pra-ujian ni ada 5 perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penetapan tarikh. Pemilihan tarikh itu penting sebab kita nak pastikan murid dah belajar sepenuhnya kurikulum itu. Kemudian pemilihan sekolah. Pemilihan sekolah tu berdasarkan prestasi 2 tahun berturut-turut sekolah. Kita tak hendak pergi ke sekolah yang keputusan dia tak stabil, dan juga tidak di sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi ataupun berprestasi rendah. Kita pilih sekolah yang sederhana pencapaiannya supaya nanti statistik yang kita dapat itu bila kita pasang untuk pembinaan instrumen nanti dia akan lebih adil kepada semua kumpulan murid. Kemudian semasa ujian tu memanglah kita patuhi SOP peperiksaan supaya maklumat dalam kertas soalan itu tidak tersebar. Kemudian selepas pra-ujian kita akan proses data-data pra-ujian itu melalui jawapan murid. Kita akan proses, dan yang kelima ialah item itu kalau berfungsi kita akan simpan di bank item kita. Mengikut susunan. Mungkin tajuk, aras kesukaran, konteks dan juga konstruk. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan sikit apa yang kita katakan analisis data pra-ujian. Inilah analisis data pra-ujian ini. Yang di situ ada beberapa maklumat yang perlu kita perhatikan. Yang paling penting untuk diperhatikan di situ ialah MCS tu. MCS itu Mean Criterion Score, yang merujuk kepada kumpulan murid yang berada memilih sesuatu option sama ada A, B, C atau D. Kemudian yang kedua penting ialah RPBs tu, I point by serial ataupun kita panggil R point by serial ini. R point by serial ini adalah rush model, dan di sini kita dapat melihat kefungsian setiap item, kefungsian item itu untuk mendiskriminasi murid mengikut kumpulan pencapaian tadi. Bukan discriminate maknanya yang negatif, tapi kita nak bezakan adakah item ini boleh dijawab oleh murid pandai ataupun murid sederhana boleh jawab, dan kita akan perhatikan juga pada MCS itu. Jadi maklumat-maklumat ini tuan-tuan dan puan-puan sangat penting. Dan akhir sekali itu delta. Delta itu ialah aras kesukaran. Aras kesukaran itu merujuk kepada yang kalau dalam skrin tu mungkin tuan-tuan boleh tengok yang warna hijau gelap tu, itu ialah jawapan. Jadi semua maklumat tentang kemenyediaan item tu kita rujuk juga pada jawapan itu, dan soalan ini jawapannya ialah C tu. Jadi dia ada P di situ ialah P value.
P-value ini peratusan murid memilih option itu. Kalau yang pilih C itu 58.7%. Dan MCS itu memang murid pandai berada di situ. RPBs itu item ini sangat mendiskriminate dan delta dia sederhana. Sederhana. Dan data-data ini satu contoh item yang memang berfungsi setelah kita pra-ujikan, dan item-item seperti inilah yang kita akan simpan dalam bank item kita. Manakala kalau yang tak menjadi itu, kita akan pra-ujikan semula lah mungkin. Okey, faham tuan. Baiklah. Chris. Terima kasih tuan. Nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung rancangan kali ini, tapi sebelum itu boleh tak tuan kongsikan rumusan yang ringkas mengenai topik yang telah kita bincangkan hari ini. Silakan tuan. Okey, terima kasih Chris. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam sesuatu instrumen pentaksiran itu mesti ada item. Item ini mestilah menepati piawai lembaga peperiksaan seperti mana yang telah saya terangkan tadi, dan proses pembinaannya memang memakan masa yang agak lama kerana ia melibatkan pembinaan, penilaian, dan kalau item objektif aneka pilihan ini melibatkan pra-ujian. Kemudian daripada pra-ujian itu kita akan analisis data. Daripada analisis data inilah baru item-item itu kita simpan dalam bank item untuk tujuan pemasangan instrumen. Okey, baiklah tuan. Dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Maksum untuk slot kita pentaksiran sumatif hari ini, dan kita akan jumpa lagi hanya di Direct TV KPM. Bye semua.